Allah di yaumut talaq. Bagus, pintu sebelah kiri. Bersiap sedia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu Allah pada yaumut talaq. Bab ke-18 buku Bertemu Janji Allah. Pertemuan yang paling agung bagi manusia yang beriman dan beramal saleh ialah pertemuan mereka sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah banyak nama hari kiamat yang telah dihuraikan dalam ruangan ini. Setiap nama-nama itu mempunyai pengertian sendiri yang menggambarkan suasana kiamat. Antara nama kiamat yang akan dibincangkan kali ini ialah Yaumut Talaq, yang bermaksud hari pertemuan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud dialah yang maha tinggi darjatnya, yang mempunyai arasy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yakni hari kiamat. Surah Ghafir, Surah Al-Mu'min, ayat yang ke-15. Pertemuan antara perkara yang termasuk dalam pengertian pertemuan ialah pertemuan jasad dan juga roh yang terpisah disebabkan kematian. Apabila berlaku tiupan sangkakala yang kedua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menemukan jasad baru yang dibangkitkan dari kubur masing-masing dengan roh mereka bagi menghadapi janji-janji Allah di akhirat. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain akan menempatkan orang-orang baik ke dalam syurga dan mencampakkan orang-orang ingkar dan berdosa ke dalam neraka. Selain itu, hari akhirat juga dinamakan hari pertemuan kerana pada hari itu akan berlaku pertemuan antara orang yang mati terdahulu daripada kalangan umat Nabi terdahulu dengan orang yang mati selepasnya, iaitu daripada kalangan umat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terkemudian. Walaupun mereka sama-sama menghuni dunia, tetapi mereka tidak pernah bertemu kerana masing-masing berada di zaman yang berlainan. Maka pada hari akhirat menemukan mereka di padang mahsyar. Manusia akan bertemu dengan para anbiya alaihimus salatu wassalam, dan orang-orang yang soleh pada zaman mereka, yang telah berjuang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengamalkannya. Begitu juga manusia yang akan bertemu dengan manusia yang paling terkenal dengan kejahatan mereka seperti Fir'aun, Qarun, Haman dan sebagainya, dan menyaksikan bagaimana mereka menerima balasan kejahatan daripada mereka masing-masing. Di akhirat manusia juga dipertemukan dengan segala amal mereka. Di dunia, manusia melakukan pelbagai amal, sama ada amal baik ataupun amal keji. Namun kesemua amal itu berlalu begitu saja. Manusia tidak dapat melihat natijah daripada amal mereka, sama ada mereka menerima ganjaran pahala ataupun dosa. Di akhirat mereka akan dipertemukan dengan semua amalan mereka dengan terang dan nyata. Mereka akan melihat rakaman segala amalan itu seolah-olah seperti mereka menonton lakonan yang difilmkan atau divideokan. Malah manusia akan dipertemukan dengan natijah segala amalan itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan balasan baik kepada orang yang taat serta melakukan kebaikan.
Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan balasan buruk kepada manusia yang ingkar dan kufur serta melakukan kejahatan. Amal yang baik akan mendatangkan rahmat kepada manusia sejak dari alam kubur lagi. Manusia sudah merasai balasan nikmatnya. Ada kalanya amalan yang baik akan menjadikan kubur mereka luas dan selesa, menjadi cahaya yang menerangi kegelapan kubur. Begitu juga di akhirat. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam syurga, mereka sudah mendapat balasan daripada amalan kebajikannya. Antaranya ialah mendapat naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tiada naungan dan berbagai-bagai lagi. Begitu juga mereka yang melakukan kejahatan. Sejak dari alam kubur lagi mereka sudah terseksa dengan berbagai-bagai fitnah kubur. Amalan jahat mereka menjadikan kubur sebagai tempat permulaan azab di akhirat. Lebih-lebih lagi azab yang akan diterimanya. Sebelum mereka dilontarkan ke dalam kawan neraka, di padang mahsyar mereka menderita dengan berbagai-bagai bentuk azab. Dijemur di panas terik selama berjuta-juta tahun, berendam dalam peluh lautan manusia dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihatnya pula. Surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Hari akhirat disebut sebagai hari pertemuan kerana pada hari itulah akan dipertemukan penghuni langit dan penghuni bumi. Di dunia manusia tidak pernah bertemu dengan penghuni langit ataupun para malaikat. Mereka hanya mendengar cerita daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak pernah bertemu atau melihat secara zahir bagaimanakah keadaan sebenar malaikat-malaikat itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Surah Al-Fajr ayat yang ke-22. Di akhirat, manusia akan bersua dengan para malaikat dan menyaksikan dengan mata kepala bagaimanakah sifat dan rupa bentuk fizikal, kadar saiz ukuran jasad mereka yang sebenar, oleh sebab rupa bentuknya yang di luar pengetahuan manusia dengan tubuhnya yang raksasa dan ketinggian yang luar biasa, hingga ada dalam kalangan manusia yang tidak beriman menyangka bahawa malaikat itulah Tuhan. Manusia akan menyaksikan para malaikat itu menjalankan kerja-kerja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat yang ditugas mengiringi manusia memasuki syurga dengan penuh keriangan dan sukaria bagaikan pesta. Sebaliknya, manusia juga akan menyaksikan bagaimana para malaikat itu mengheret golongan kafir dan orang-orang berdosa ke dalam neraka dengan wajah mereka yang bengis dengan suasana yang menggerunkan. Akhirnya, pertemuan yang paling agung bagi manusia yang beriman dan beramal soleh ialah pertemuan mereka sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik. Nikmat yang paling besar yang akan dirasai oleh orang-orang mukmin di akhirat kelak bukanlah nikmat syurga yang dihiasi mahligai kayangan serta dilengkapi inang pengasuh serta isteri-isteri jelita daripada kalangan bidadari. Sebaliknya, nikmat yang paling besar ialah apabila manusia dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Begitulah berbagai jenis pertemuan yang akan dilalui
oleh manusia, termasuk pertemuan bersejarah bagi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ialah pertemuan di halaman kiamat. Suatu pertemuan yang sungguh nyata sebagaimana jelasnya manusia menyaksikan bulan purnama. Di dunia manusia tidak akan merasai pertemuan sebagaimana pertemuan di halaman kiamat. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya bahawa Dia amat hampir dengan hamba-Nya, lebih hampir daripada urat marih yang ada di batang leher manusia itu sendiri. Namun di dunia manusia tidak akan berpeluang menatap wajah Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.